Okey, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 5 menunjukkan garis lurus Y sama dengan 2 tolak X menyilang lengkung Y kuasa 2 sama dengan X pada titik A. Okey, maknanya dua lengkung ini, dua garisan ini bersentuhan atau berjumpa pada point A yang berkoordinat M dan N. Okey, soalan pertama diminta apa? Cari nilai M dan N. Okey, cari nilai M dengan N. So, jika kita tengok, point A ini adalah titik persilangan dua garisan lengkung dan garisan straight. Garisan Y kuasa 2 sama dengan X dan Y sama dengan 2 tolak X. So, macam mana ini adalah soalan simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Okey, kita pindahkan ataupun kita gabungkan dua equation ni jadi satu. Jadi kita tengok sini X sama dengan Y kuasa 2. So, kita boleh masukkan Y kuasa 2 sama dengan X. Ini adalah equation 1. Dan Y 2 tolak X, ini adalah equation 2. So, apa yang kita boleh buat ialah kita masukkan X equation 1 ke dalam equation 2. Okey, so macam mana kita gantikan X ini dengan Y kuasa 2. So, Y sama dengan 2 tolak 2 Y kuasa 2. Pindahkan sana. So, Y kuasa 2 tambah Y tolak X sama dengan kosong. So, kita pun integrate, kita pun factorize, tekan dalam kalkulator. Anda akan dapat nilai Y dia adalah, anda akan dapat nilai Y dia adalah Y sama dengan plus minus 1. Jadi kita tengok di sini tak logik ya, negatif 1 sebab apa? Sebab point A ini terletak pada atas paksi X. So, anda kena ambil nilai yang positif. So, nilai positif dia adalah Y sama dengan 1. Bermaksud N ini sama dengan 1. Okey, bila Y sama dengan 1, dapatkah kita cari nilai X dia? Senang saja. Anda boleh pilih nak letak nilai Y ini dalam equation ini ataupun equation ini. Mana-mana. Bagi saya ambil yang ini lagi pendek, lagi mudah. And Y dia hanya 1. So, 1 kuasa berapa banyak sekalipun, berapa juta sekalipun, anda akan dapat 1 juga. Okey. So, letak 1 di sini. So, masukkan nilai 1 ke dalam equation ini, anda akan dapat 1 kuasa 2 sama dengan X. So, X dia adalah 1. Bermaksud M dia adalah juga 1. Koordinat A adalah 1, 1. Okey, itu untuk soalan A1. Dan dia minta cari koordinat B. Koordinat B ialah titik persilangan antara garisan lurus Y bersama Y equals to 2 minus X dengan paksi X. Bila paksi X, kita tahu bahawa dekat paksi X nilai Y dia adalah kosong. Bila nilai Y dia adalah kosong, kita gantikan nilai Y di dalam equation Y sama dengan 2 tolak X dengan kosong. Sebab apa? Sebab dia terletak pada paksi X ataupun point X ini dikenali sebagai pintasan paksi X. Okey. So, bila Y sama dengan kosong, kosong sama dengan 2 negatif X. So, X, pindahkan X ke sana, X sama dengan 2. Jadi, point B sini nilai dia adalah 2. Okey, senang saja. And then, kita tengok soalan seterusnya. Hitungkan luas rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus X sama dengan M. Okey, rantau yang dibatasi oleh lengkung, okey, oleh curve ini dan garis lurus X sama dengan M. Okey, X sama dengan M bermaksud di sini ya. Sebab apa? Sini nilai dia adalah M ataupun 1. Okey, M kita cari tadi adalah 1. So, dia minta hanya area berlorek ini sahaja. Okey, bukan kesemuanya untuk luas. So, kita tengok di sini lengkung ini dia melalui origin. Okey, origin iaitu X dengan Y adalah kosong.
Okay, so pertama sekali apabila ingin nak melakukan, kita nak cari luas, tengok formula mana yang nak kita guna, atas ke bawah. Kenal pasti dulu batas kita terletak di paksi X ke paksi Y. So di sini batas kita terletak pada paksi X. Apabila terletak pada paksi X, kita kena guna dx. Okay, kita kena guna dx. Sebab apa? Batas kita terletak pada paksi X. So guna macam mana? So tulis equation ini, tulis formula ini. So kena pasti siapa dia B, siapa dia A. So B adalah nilai batas yang lagi besar daripada satu lagi. Sini batas kita adalah 0 dan 1. So letak sini 1, sini 0, dan sama dengan Y. So Y ini adalah lengkung ini. Okey. So sini adalah Y kuasa 2 sama dengan X. So kita nak Y sahaja. Y sama dengan X 1/2. Okey, 1/2 ini sama dengan square root X ataupun punca kuasa X. So lebih senang kita tulis 1/2 ya. Okey, so sama dengan X 1/2 dx ni, dx. Okey, so kita lakukan integration. Jangan takut ya apabila kuasa dia bukan whole number. Jangan takut, jangan risau. Sebab apa? Cara buat integration sama sahaja. Iaitu bila kita nak integrate, tambah 1 kepada kuasa dia, bahagi dengan kuasa, nilai kuasa dia yang baru. So saya akan buat satu-satu ya di sini. So X 1/2 tambah 1 bahagi dengan 1/2 tambah 1. So kita akan dapat berapa? X 3/2 bahagi dengan 3/2 sama dengan 2/3 X kuasa 3/2. Okey, ini adalah hasil integrate kita. Sini 1, sini 0. Letakkan 1, kita akan dapat 2/3. Letak 0, kita akan dapat 0. Ini adalah luas bagi kawasan di bawah lengkuk dan dibatasi oleh paksi X dan garis X sama dengan M ataupun X sama dengan 1. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan B2 ya. B2, hitungkan isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek diputarkan melalui paksi X. Okey. So kawasan berlorek, kita tengok di sini. Jika kita perhatikan di sini, anda akan nampak bahawa satu bentuk seperti curve dan satu bentuk straight. Okey, bentuk straight segitiga, apabila kita putarkan dia, kita putarkan 360 darjah pada paksi X atau paksi Y, mana-mana paksi pun, jika diputarkan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat silinder. Okey, ini adalah silinder. Okey, so silinder, isi padu silinder, kita boleh cari isi padu silinder, iaitu macam mana? Satu formula isi padu untuk silinder adalah 1/3 darab dengan H tinggi dia dan darab dengan pi r square. Okey, ataupun pi j kuasa 2. Okey, pi r square ini apa benda? Pi r square ini adalah luas bulatan ini ya. Okey, ingat luas bulatan adalah pi r square ataupun pi j square. Okey, r ini kita nak tahu daripada mana nilai dia? Nilai dia adalah ini ya, nilai di sini. Okey, jika saya tulis balik sini, inilah. Ini A, ini B, ini paksi di sini. Okey, jadi radius dia adalah tinggi ini, daripada paksi X hingga point A. Dan kita tahu bahawa nilai Y bagi point A adalah 1. So, radius dia adalah 1. Okay. Dan tinggi dia, H dia adalah daripada point sini, ni point di bawah A ini hingga ke B. Dan kita tahu panjang B ke origin adalah 2 dan bawah A ke origin adalah 1. So jarak antara bawah A dan B adalah 1. Jika sini adalah 2, sini adalah 1, 2 tolak 1 adalah 1. Okey. And then kita darab dengan 1/3. Okey, kita cari yang mudah dahulu. Okey, kita cari yang kita boleh guna
formula yang kita biasa buat sebelum ini. Okay, so 1/3 darab H dia kita kira tadi adalah 1 sini 1 dan 1, so 1/3 darab 1 pi r square ataupun j square, j dia ataupun r dia adalah 1. So 1 kuasa 2 kita akan dapat berapa? Kita akan dapat pi per 3 unit square, unit cube. Okay, untuk area, untuk volume di sini ya, segitiga ini bila kita rotatekan 360 pada paksi X, kita akan dapat bentuk kon ya, bentuk kon, bukan silinder ya, maafkan saya, bentuk kon. Okay, and then di bawah sini untuk area under the curve daripada 0 hingga 1 ini, macam mana kita nak buat? Kita integrate. So kita dah tahu bahawa batas dia adalah 0 dan 1, dan kita tahu bahawa 0 dan 1 terletak pada paksi X. Bila terletak pada paksi X, kita kena guna isi padu janaan formula mana yang ada di dx. So b a pi y kuasa 2 dx. Okay, kita kena guna equation ini. Okay, so macam mana nak guna? So letakkan dia B adalah batas yang lagi besar daripada A. Sini 1, sini 0, 1, 0. Pi di sini kita pindah ke luar, tapi jangan tinggalkan pi ya. So y kuasa 2, y kuasa 2 sama dengan X. So letak X di X. Okey, sangat mudah ya. Jangan rasa susah ya. Soalan-soalan volume, soalan area integration ni sangat mudah, sangat benda sama sahaja yang kita perlu buat. Bila anda tengok benda ni, oh, senang je lah. Sebab apa? Buat integration biasa sahaja. So, anda integrate, anda akan dapat X kuasa 2, 1, 0 pi. Okay, so sama dengan berapa? Sama dengan 1/2 tolak kosong. Sebab bila anda letak kosong ini jadi kosong. So 1/2 pi untuk isi padu yang terjana pada kawasan bawah curve ini daripada 0 ke 1. Jadi jumlah isi padu yang terjana ialah 1/2 pi tambah dengan 1/3 pi. Anda akan dapat 5/6 pi unit cube. Okey, itu untuk jawapan bagi soalan B2. Jika anda tengok dalam handout yang saya bekalkan bersama ini, untuk cara dia berbeza sedikit. Kenapa? Sebab apa yang berlaku di situ ialah untuk area bawah segitiga yang saya buat ini, kita tak cari area cone ini, tapi kita integrate equation ini ya. Okay, so macam mana dia buat? Dia tukarkan daripada y menjadi y square. Bila kita squarekan sebelah ni, kita harus squarekan sebelah ni juga. So jadi y square sama dengan 2 tolak x kuasa 2. Anda buka bracket itu, dan macam itulah cara yang ditunjukkan dalam handout yang dibekalkan untuk modul digital ini. Okay.